dah 12. Hebat jawab. Itu macam dah kena Robby. Kita kalahkan Suki. Woi. Berat awak Sangkut Awak tu. ingat senang ke berat tau? Okay, kita main rumah terbakar. Rumah terbakar awak, rumah terbakar awak. Okey. 1, Rumah 2, terbakar 3. panggil bomba. Ini sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda. Main untai getah yang mana Siti dan Mima kenderaan berat orang kiri. Bermula dengan untai getah. Untai getah? Mungkin. Okey, segi kita bersama dengan Erma Fatimah Zahra, Ahmad Zaharuddin dan juga Nur Huda Muhammad Yusof yang hari ini nak kongsi dengan kita semua macam mana nak untai getah ni. Hai. Okey. Kedua-duanya. Siapa nak cerita dulu macam mana nak untai getah ni? Saya boleh ceritakan. Okey. Silakan. Untai getah ni dia terbagi kepada dua jenis. Okey. Satu Okey, yang macam ni. Oh, yang comel-comel. Saya suka yang macam ni. Kan cantik, tebal sikit. Yang satu lagi panjang-panjang macam tu. Okey, Tapi baik. kan, sikit kan segi kalau awak nak tahu kan. Cuba awak pegang yang tu. Okey. Okey, beza kedua-dua ni kan. Kalau awak tengok yang ni lagi tebal kan. Betul. Jadi sebenarnya ni lagi susah dia nak putus. Okey. Sebab tengok tu, dia orang main tu. Ya Allah. Ganas sebenarnya. Baik, tapi kalau bagi Erma dan juga Nur Huda, anda berdua masa kat sekolah memang suka main ataupun tidak? Suka? Kalau antara banyak-banyak permainan tu antara dua tajuk paling suka dan agak susah orang takkan nak. Dah. Power ke tak? Boleh tahan Tapi kan dulu saya, apa yang mengagumkan saya antara rakan-rakan saya yang pakai baju kurung, dia lah dia pakai tracksuit kat dalam tak. Tapi dia punya power memang macam Siti Mima. Ya, Power betul. dia lompat-lompat. Wow. Okey. Dan saya pun antara memori saya adalah mak saya selalu berkongsi kisah-kisah nostalgianya. Dulu-dulu masa mak kat sekolah mesti ada je kisah dia bermain ni, bermain tu. Dan awak ada tak Umi awak berkongsi kisah seperti tu? Umi dulu dia selalu cakap main rounders, main tujuh selipar. Okey. Itu antara orang kata permainan yang boleh dikatakan turun-temurun jugalah kan. Sebab daripada zaman mak ayah kita dulu pun dia dah mula main. Betul. Tapi mungkin sama sekarang ni kan Sugi, adik-adik kita kurang tahu tentang permainan ni sebab ialah di era globalisasi ini dengan gadgetnya, permainan komputernya, gamenya dan sebagainya, itu yang membuatkan permainan-permainan tradisional ni macam mungkin sedikit dilupakan lah. Okey, tapi untuk main untai getah ni kita ada 0 point. Okey, mungkin boleh cerita sikit tentang rules nak main 0 point ni. Okey, untuk permainan 0 point Okey. kata melompat getah kita memerlukan 3 pemain. Okey. Which is 2 orang untuk pegang tali ke ujung dan juga seorang untuk bermain. Okey. Tapi nak lagi fun kalau pemain yang untuk melompat tu lagi ramai. Lagi ramai lagi fun. So dia akan bergila-gila untuk bermain. Okey. Lepas tu untuk step dia untuk level dia untuk pegang getah ni. First kali daripada bawah kaki. Dia bawah kaki and next kita sampai ke ujung. Pegang. Okey. Jadi pegang kita boleh bermain gunakan kaki. Lompat guna kaki. Okey, Lepas tu baik. kita akan ke dada, ke telinga dan kepala. Okey, ya. Korang buat apa tu, Siti Mima? Awak tunggu saya kat boleh ke tu? Itu macam tak bergerak je daripada tadi. Macam masih di situ je. Kenapa? Ni berhadapan, lepas tu kena bergusti ke? Okey. Pasal kita boleh lepas kan? Awak jangan lepaskan saya. Mima macam tak membantu. Ya, ada. Okey. Tapi dia kena lompat. Tolong panggil bomba. Awak kena turun slow. Awak panggil bomba. Pernah tak anda bermain antara permainan yang sudah dimainkan? Ini berat tak? Tipu tak pernah kan? Lagi tinggi tu lagi bahaya kan? Tapi kan, sekejap. Siti, Mima, itu apa tajuk dia? Ini apa permainan ni? Tajuk Kaki hantu. Kaki hantu. Apa dia? Kaki hantu. Tajuk. Okey, baik. Sambil-sambil kita bersembang ni, Yana. Penonton WHI sudah mula pandai balance. bermain nostalgia. Wah, ada yang best-best ke? Ada, banyak. Okey, ini daripada Ami Nuruddin. Katanya, hai, saya dulu masa time zaman sekolah pergi main guli gasing dan laga laba-laba. Plastik burung.
tangkap ikan memang selalulah kena marah dengan nenek dan makcik sebab tinggal dengan mereka dulu. Banyak ramai yang mengatakan mereka suka main guli, congkak, memancing, baling selipar. Wow. Banyak sebenarnya kan permainan-permainan yang boleh kita mainkan sewaktu musim cuti persekolahan ni. Dan kita juga sempat bertanya kepada orang ramai apalah agaknya antara nostalgia ataupun kenangan permainan tradisional dulu-dulu ke ataupun apa yang kerap mereka lakukan sewaktu cuti persekolahan dulu-dulu. Jom kita saksikan. Masa salah tu saya buat ni Sugi. Sekejap. Okey. Okey, jadi. Jadi wow, Sugi power. Sugi power. Okey. Kak Yana, cepat sikit. Kak Yana boleh, Kak Yana. Kak Yana gagal lah main game ni. Kak Yana, boleh lagi Kak Yana. Boleh. Tak apa. Ayu. Kita You can do it, Ayu. Cakap muka dia. Walaupun salah Okey. Kak Yana dah menang. Ayu Sugi boleh cuba lagi. Kita cepatin. Tapi Kak Yana tahu tak dia main apa? Tak tahu. Kita nak tanya kepada Cik Syafriza Haris kita. Okey. Kalau kita cakap tentang kenangan-kenangan zaman persekolahan, kita sekolah ni kan, ada banyaklah permainan-permainan dan tradisi yang menggamit memori. Mungkin Cik Syafriza boleh kongsikanlah permainan yang sedang dimain oleh Sugi dan Yana dan apa permainan-permainan yang biasanya main waktu cuti sekolah. Okey. So seperti yang kalau kita lihat, ini namanya permainan ni kelereng. So kelereng ni sebab apa budak-budak zaman dahulu dia guna apa sahaja barang yang terpakai. Dia kreatif lah. Contohnya dulu kalau tin kita guna tin yang terpakai. Kutip je mak-mak punya, lepas tu kita susun-susun main. Jadi je. Betul tutup oren contohnya. Tudung oren tu getah-getah ni. Getah-getah belacan. Kat tepi. So buat getah. So buat gelang. Dulu punya permainan lebih kepada kreatif anak muda. Tapi perasan tak? Kalau kita tengok orang main dekat setiap negeri atau daerah dia sama rule dia. Walaupun dulu komunikasi kita tak ada media sosial, tak ada media sosial, tak ada apa-apa tapi boleh sama. Kalau kataannya rounders satu tempat rounders tapi mana ada dalam international guna rounders. Rounders tu memang saya memang favorite saya. Yang kutip bola tu saya. Tapi saya nak tanya juga, setiap daripada apa bahan yang terbuang kita buat, bukan sahaja bahan terbuang ataupun kreativiti kita, dia menguji juga tahap fokus kita dan sebagainya. Ya, betul. Kita nak orang kata bawa kepada zaman sekarang ni dah tak ada dah kot kan, Cik kan? Okey, itu sebabnya wujudnya kami dari Guli Gang lah. Guli Gang ni sedikit sebanyak kita menyumbang lah sebenarnya untuk permainan lama-lama ni untuk terus diwarisi. So kita banyak buat event kerjasama dengan Motek, dengan JKKM Selangor untuk kita martabatkan. Inilah usaha kecil kita lah untuk mengenalkan permainan tradisional. So selain tu Guli Gang ni kita buat team building, event-event company, dinner company. Tapi nak tanya juga, kalau kita lihat generasi ataupun anak-anak pada zaman sekarang lah kan, dia mungkin ada sedikit perbezaan dengan zaman kita dulu. Sebab sekarang ni accessibility kepada permainan-permainan lebih moden, e-games lah, permainan video game, tengok TV. Kenapa dia slipper tu balik kat saya Nampak? Berdendam ni. Dia nak balas dendam ke? Okey, tapi kalau kita lihat zaman hari ini, walaupun ada kan aktiviti permainan macam ni, macam mana kita nak menarik minat generasi anak muda zaman sekarang ni? Okey, tidak dinafikanlah zaman sekarang yang penuh dengan pancaroba ni, zaman milenium. Semua kanak-kanak hanya bermain gadget lah, terutamanya main game. Dia memang susah. Okey, inisiatif kita masuk sekolah-sekolah, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah, kita masukkan sikit subjek untuk pendidikan jasmani diorang. So secara tak langsung daripada anak-anak ni, adik-adik ni daripada sekolah rendah dah ada awareness lah, ada kesedaran tentang permainan ni. Betul, adalah pendekatan, sekurang-kurangnya dia tahulah. Kalau mak kita kan cerita, dia kenal lah kan. Ya, betul. Okey. Dan tapi sekarang ni kan mungkin ada cabaran juga untuk ibu-ibu. Kadang-kadang anak nak keluar, anak tak nak duduk rumah. Tapi mak-mak ni macam, tak boleh, bahaya, panas lah, kawan dengan siapa dan sebagainya. Untuk cuti sekolah, sebenarnya kebebasan dekat kampung tu yang kita nak kan. Ya, betul. Tidak dinafikanlah zaman sekarang macam Cik cakap tadi. Memang kita takut anak-anak bermain panas, bermain seorangan, kena ditemani oleh keluarga sebab mungkin environment zaman sekarang yang begitu agak mencabar dan bahayalah. Banyak kes-kes yang, tetapi apa salah bermain bersama keluarga lah. Jadikan aktiviti keluarga. Maksudnya penglibatan ibu bapa juga. Ya, betul. Adik-beradik, ibu bapa. Kadang-kadang nak tunggal support kan. Jadi ibu bapa lah kan. Ya, betul. Okey. Risau Kak Yana. Kak Yana, elok Kak Yana. Jaga tu kaki.
Kak Yana. Kak Yana dua orang. Kak Yana. Kita main ni. Jangan. Okey, Cik Syafrizal, sama-sama tu mungkin Cik boleh kongsikanlah juga. Kalau Cik sendiri zaman kecil-kecil dulu kan, apa nostalgia cuti sekolah yang tak dapat dilupa? Kita main baling tin, jangan main tu Kak Yana. Jatuh nanti Kak Yana. Kita ke sana. Apa antaranya, Cik Syafrizal? Salah satunya kita bermain 7 slipper atau 7 tin lah. Kenangan. So seperti kita lihat kita ada bawa Macam yang permainan tengah buat. legend. Ya. Dia terror. Okey. Cik, power ke tidak? Kita main Mesti jarak jauh. Tentulah Paling dia. jauh. Paling jauh. Tentulah dia terror. Come on. Kalau ni semua kena jatuh. Dia boleh sampai OU. Jadi Yang tu jauh. tak gerak. Okey, Yang itu jauh. kalau tak sama dia boleh tersungkur. Okey, ini contoh. Okey. Okey, tak apa dia nak. Okey, silakan Cik Syafrizal. Okey, bagi ruang. Gaya kena gaya. Dua slipper. Oh, 2 slipper. Apa, satu pun boleh. Hebatlah. Okey. Awak pula. Oh, maknanya dia punya trik Dekat tu dia lah. target yang paling bawah tau. Tapi dekat lah. Baik dia punya ni. Semua jatuh. Kena jauh lagi. Kena jauh lagi. Ini kalau zaman dulu, kalau sekarang ni nak dalam indoor macam bowling punya konsep lah kan? Ya, tak? betul. Cuma sebenarnya untuk permainan 7 tin ni dia ada rules dia. Okey. Bukan sekadar baling saja sebenarnya. Okey. Baling tu tadi satu. Dan dia ada rules dia permainan. Orang baling tu kena susun balik. Lepas tu orang ada tim yang matikan orang cuba susun tu. Dia ada rule. Dia bukan setakat kita baling je sebenarnya. Ingat banyak jatuh, Tak, banyak dia jatuh main menang. team. Macam mana kena Mungkin matikan 5 orang lawan yang diri, susun? 5 atau 3 lawan 3. Okey, menarik lah. Yang ini Okey, kan bagi kalau ruang, lagi ramai orang lagi Yang ni, susah. yang ni main 5 orang. Siti, Mima masa. Ini topang gegasi. Tapi kena hati-hati sikit lah. muatan berat Dia punya, tadi. Tapi saya kira sebenarnya kalau kita lihat permainan ni dia sebenarnya memerlukan kerjasama. Betul, tak? kerjasama. Kerjasama dan Team. orang kata kena ada ketua yang lead. Betul. Sama ada kita percaya ataupun tidak pada arahan yang diberikan. Betul Ya, ke? betul. Itu yang paling penting sekali. Itu sebab kita pun terapkan kepada macam company-company nak buat event, kita terapkan permainan sini untuk Team building lah. trust. Untuk kerjasama, untuk skill, Ada untuk kepimpinan. mungkin ada kreatif macam mana sebab lain orang lain cara dia. Okey. Tapi apa yang Cik bawa hari ini, mungkin ini yang selalu kita nampak. Ada tak yang macam lagi rare? Ada. Zaman dulu. Contohnya Apa macam antaranya? Konda Kondi. Pernah dengar ke? Pernah dengar tapi tak Bukan ingat pernah lah dengar, macam pernah mana main. permainan tu. Konda Kondi tu dia main satu lubang, kayu dan kita congkel, orang lain cuba sambut. Okey. Oh, alah, hari ni tak ada lah main Ini tu. apa tu yang pasir tu, yang congkel? Itu Konda Kondi lah. Okey. Apa congkel? Betul lah. Congkel. Tolak tu kan. Okey. Lepas tu selain lagi tu, satu. gasing lah, gasing. Okey. Okey. 7 slipper Itu ni memerlukan sama ke? kemahiran. Sama Ya, ke? Betul kan? Dan 7 tin kita macam mana Lain agaknya lah. untuk kita nak mendekatkan selain daripada kita ada inisiatif untuk team building dan sebagainya, untuk cuti sekolah ni mungkin dia orang tak ada kelengkapan yang cukup nak buat, tapi sikit-sikit pun mungkin bolehlah ada kebersamaan antara kawan-kawan, jiran-jiran. Okey, sebenarnya dia konsep yang pertama daripada ibu bapa lah. Ibu bapa kalau boleh sama-sama bawa anak-anak. Kalau paling basic pun kita contohnya tin ni kita boleh ambil di mana-mana. Betul. Slipper tu boleh kita guna slipper rumah, tak ada masalah. Tapi Cok, So, sebenarnya 7 tin dengan 7 slipper lain kan? Dia berbeza dia slipper dengan tin je. Oh, tapi konsep dia sama. Konsep dia sama. Elok-elok takut kepala. So kalau slipper tadi kita susun slipper. Susun 3. slipper kan? Dan ini jadi susun tin, rule dia sama. Kena 7 juga jatuhkan dan tinggikan balik atau susun. Tapi 7 itu dia ada yang kena baling dekat orang kan? Itulah saya cakap tadi dia tim. Dia 2 tim yang berlawan sebenarnya. Saya ingat Bukan dulu sekadar kita jatuhkan. ini kalau 7 tin ni kita baling ke tin kan. 7 slipper tu lepas dah susun tu dah jatuh kan. Ambil kita kena attack betul. lawan kita tu. Dia ada tim Kena menyusun, slipper tu. dia ada Nak tim yang slipper surau tu. menahan daripada orang Jepun susun. tu. Okey, tapi kan kita dah kongsikan tentang antara permainan-permainan ataupun kenangan-kenangan di zaman cuti sekolah ni kan dulu-dulu. Tapi mungkin ibu-ibu yang mungkin terfikir bolehlah di musim cuti sekolah ni kita nak kembalikan juga nostalgia dahulu ni untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Kalau boleh Cik kongsikan Instagramnya kalau mungkin ibu-ibu nak belajar dan sebagainya. Okey, secara generalnya Guli Gang ni kita macam saya cakap tadi, kita bagi awana ataupun kita menjalankan permainan tradisional punya game lah. Okey. So kita ada video-video, kita ada tools juga. Siapa yang nak, so ibu bapa boleh lah cari Guli Gang. Cuma type Guli Gang. GULIGEN. So Okey. dekat Facebook sama, Instagram sama, TikTok pun ada. Okey, So type saja baiklah. Guli Gang akan jumpalah. Terima Boleh kasih. contact kami. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Ya. Kita nak sambung main congkak. Jangan kita lihat dulu sebelum ni. Okey, siapa yang mula dulu? Okey, Sekali. Latali camplung.
Oh tak. Mak Mina balik kampung. Berak. Saya ke? Saya ke? Awak Mak Mina. Awak. Itu Mak Mina. Okey, lepas ni okey. Okey, Kita baik. berehat seketika selepas ini. Peluh Dah dalam tong.